Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Wa khabarul ahadi bi naqli 'adlin tamid dhabti muttasilil sanadi ghairi mu'allalin wala syadhin huwa sahih li dhatihi. Adapun khabar ahad, kenapa disebut khabar ahad sahaja? Sebab ini kita nak masuk dalam satu pecahan hadis mengikut iktibar maqbul dan mardud hadis itu. Adakah hadis itu diterima sebagai kalam diterima maqbul, ataupun hadis itu ditolak, itu mardud. Adapun mutawatir kita tak bincangkan, sebab mutawatir semuanya adalah maqbul, tiada yang mardud dalam hadis mutawatir. Binaqli adilin, iaitu dengan periwayatan oleh perawi yang adil, tamid dhabti, yang mana perawi itu juga adalah mempunyai dhabit yang sempurna, muttasilis sanadi, hadis itu tersambung sanadnya daripada awal hingga akhir, ghairi mu'allalin, tiada illah, wala syadzin, tiada syuzuz, tiada syadz, huwa sahih li dhatihi, itulah yang dinamakan sebagai sahih li dhatihi. Okey. So, kita masuk sahih li dhatihi dulu. Secara mudahnya, kalau kita tengok pecahan hadis bagi pada dua, yang tu maqbul dan mardudnya ini, kalau ini adalah pecahan melihat kepada darajat hadis ataupun min haitsul qabul wa rad, dari sudut pandang diterima atau ditolak hadis itu. So maqbul ini ada 4, sama ada sahih li dzatihi ataupun hasan li dzatihi atau sahih li ghairihi atau hasan li ghairihi. Susunan ni sebenarnya salah. Hasan li dzatihi adalah yang di keempat lah, sebab sahih adalah lebih tinggi daripada hasan. Lock. Okay. So kita nampak sahih li dzatihi adalah hadis yang mana berkumpul padanya 5 syarat. Bila kita kata syarat, berbeza dengan qara'in, yang kalau kita kata pada hadis ahad semalam untuk menaikkan kepada ilmu nazari, qara'in ada salah satu cukup. Akan tetapi bila kita syarat mesti berkumpul kesemuanya, barulah kita kata benda tu cukup, benda tu menjadi. Kalau nak kata benda tu menjadi, mesti ada semua syarat itu sempurna, barulah kita kata itu adalah hadis hasan. Okey, apa syarat yang pertama hadis hasan? Hadis sahih, hadis sahih li dzatihi, maksudnya pada zat dia sendiri, pada hadis itu sendiri adalah sahih. Maksudnya bukan dengan sokongan yang lain lah. So hadis itu sendiri dengan sanadnya yang tersendiri, kita dapat dipanggil sebagai sahih. Yang pertama sekali adalah bersambung sanad. Maknanya bersambung sanad ini, iaitu daripada awal sanad hingga akhirnya setiap perawi mendengar daripada syekhnya. Maksudnya setiap perawi itu bertemu dengan syekh. Syekh tu kata hadis tu daripada awal sampai akhir. Contoh, kita ambil satu sanad. Contohnya, Imam Syafi'i meriwayatkan satu hadis. Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik, dan Imam Malik sebutkan hadis itu kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Malik pun mengambil hadis itu daripada Imam Nafi'. Imam Nafi' mengambil hadis itu daripada Ibn Umar. Ibn Umar mendengar hadis itu daripada Rasulullah SAW. Bersambung sanad lah. Maksudnya Asy-Syafi'i memang bertemu dengan Imam Malik. Imam Malik memang bertemu dengan Imam Nafi'. Imam Nafi' memang bertemu dengan Ibn Umar. Dan Ibn Umar memang bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, maksudnya kalau tak bersambung sanad, contohnya berlaku irsal. So hadis itu pada sanad yang mursal itu, pada sanad yang terputus itu, kita katakan hadis itu dhaif. Maksudnya pada sanad tersebutlah dhaif, pada sanad yang tersebut, bukan hadis itu secara keseluruhannya, akan tetapi pada sanad itu sahaja dhaif. Kalau kita jumpa sanad yang lain, maka kita hukum sanad tu dengan hukum yang lain lah. Nanti kita akan tengok hasan li dzati, sahih li ghairi, hasan li ghairi. Yang kedua, yang kedua ini adalah pada sifat perawi itu. Adil dan dhabit adalah sifat perawi. Perawi yang adil itu ialah perawi yang mana mereka tulis dalam
Al-adalah, al-adalah dalam bahasa Arab ni kita panggil adalatul ruwah, adalatul rawi, keadilan para perawi. Keadilan tu macam mana? Iaitu perawi itu mempunyai satu kekuatan untuk selalu melakukan ketakwaan dan meninggalkan benda yang merosakkan ketakwaannya. Apakah syarat adil yang boleh kita katakan adil tu macam mana? Yang pertama sekali dia mesti Islam. So kalau perawi itu kafir, kita tak terima lah. Kita tak terima hadis dia. Jikalau perawi itu ketika dia menyebut hadis itu dia dalam keadaan kafir, kita tak terima. Yang kedua, perawi itu ketika mana dia membacakan hadis itu, dia adalah orang yang berakal. Yang ketiga, ketika mana perawi itu membacakan hadis itu, dia adalah paling kurang dia adalah mumayyiz. Maksudnya tak perlu sampai dah baligh, cukup mumayyiz. Yang keempat, tidak melakukan perkara fasik. Apa itu perkara fasik? Macam mana kita katakan seseorang itu fasik? Iaitu dia pernah melakukan satu dosa besar ataupun dia sentiasa melakukan satu dosa kecil, serta irtikabul kabair awil israr ala sarair. Sama ada dia pernah melakukan dosa besar ataupun dia melazimi, dia sentiasa melakukan satu dosa kecil yang sama. Dan yang kelima ialah dia tidak melakukan perkara yang mencemarkan maruah. Macam mana perkara yang mencemarkan maruah? Perkara yang mencemarkan maruah ini berdasarkan uruf setempat pada waktu itu. Contohnya, jikalau pada waktu itu dan benda ni agak susah untuk kita dhabit. Macam mana perkara yang mencemarkan maruah? Sebab boleh jadi di sisi seorang ulama benda tu mencemarkan maruah, so dia tolak hadis orang tu. Akan tetapi pada sisi ulama yang lain, benda tu tak mencemarkan maruah, maka dia terima hadis tu. Contoh dia, sebagian mungkin pada zaman tu orang yang duduk di tepi jalan ni, melepak di tepi jalan ni dikira sebagai merosakkan maruah dia. So mereka tak terimalah hadis-hadis daripada orang yang melepak di tepi jalan ni pada waktu itu. Mungkin dengan bertukarnya zaman atau berbezanya tempat, perkara ni pun berbeza. So benda ni sebenarnya para ulama dalam jarh wa ta'dil telah sempurnakan benda ni. So ini cuma sebab kita nak belajar je, sebab kita nak fahami apakah istilah tu, apakah makna istilah adil itu. Bukannya kita boleh menghukum orang. Okay. Yang kedua, dhabit yang sempurna. Dhabit ini maksudnya kita betul-betul menjaga hadis tu, sama ada dalam dada kita ataupun dalam kitab tu, menjaga hadis yang sempurna tanpa apa-apa perubahan, sama ada secara sengaja ataupun kita tersilap dalam meriwayatkan hadis. Itu dhabit. Maksudnya kalau kesilapan dalam meriwayatkan hadis itu adalah kesilapan pada dhabit, kekurangan pada dhabit. Ataupun dia senang lupa ke, so itu adalah kelemahan pada dhabit rawi. Okey, dhabit. Tingkatan dhabit tu ada 3. Yang paling tinggi itu dhabit yang tam. Maksudnya ini adalah perawi hadis yang sahih. Dia mungkin boleh jadi ada yang melakukan kesalahan, tapi kesalahan dia sikit sangat. Contoh macam dalam riwayatkan 100 hadis, mungkin kesilapan dia tersilap, dia bukan sengaja, tersilap dia dalam satu hadis je. Mungkin disebabkan waham yang berlaku dia liwahmin, kerana waham maksudnya dia ragu-ragu mana lafaz yang tepat, so dia berlaku waham pada dia. So kalau berlaku waham pada dia, kita tak terus katakan dia ni turun dhabit dia, tak, dia tetap thiqah. Cuma sebabkan waham ni hatta pada sahabat pun boleh berlaku waham. Maksudnya tak ada siapa yang terhindar daripada kesilapan. Semua manusia melakukan kesilapan. So akan tapi tak apa, sebab para ulama selepas diriwayatkan hadis, mereka akan mencari illah. Maksudnya mereka akan cari syadz, walaupun hadis itu diriwayatkan oleh thiqah, tapi mungkin ada thiqah yang tersilap, so mereka katakan ini hadis yang syadz, ini hadis yang mu'allal, tanpa mengurangkan martabat perawi tersebut. Dan yang tertinggi ini, dhabit yang tam ini adalah perawi hadis sahih, seperti kalau dalam kitab jarh wa ta'dil dikatakan sebagai thiqah atau sabat atau imam. Yang itu lain, hafiz semua tu tingkat yang lebih tinggi, hujjah. Biasanya thiqah dan sabat. Yang kedua, di tingkat pertengahan, dhabit yang kurang sikit je. Maksudnya kalau ni yang tam, mungkin rendah sini je, dia punya dhabit yang khafifud dhabt, iaitu kurang sempurna, tapi kesalahan dia tak terlalu banyak.
mungkin yang 100 hadis mungkin 10 kira-kira dia tersilap. Maksudnya sikit sangat lah dia, tapi dia dia ada kekurangan dia sikit. Atau ni adalah perawi hadis hasan. Seperti kalau dalam kitab Jarh wa Ta'dil, musannif akan tulis sebagai saduq. Dan yang ketiga, yang paling rendah ialah sayyul hifz, dhabit yang terlalu lemah, banyak kesalahan. Mungkin dalam 100 hadis tu dia tersilap dalam 50 hadis ke, maksudnya lemah sangat dah hafalan dia sampai kita ragu-ragu untuk terima. Dan lemah hafalan ni nanti dalam bab urat kita akan tengok macam mana kesalahan yang lemah tapi dha'fun yasir, macam mana kesalahan yang terlalu banyak, dan dia adalah dha'fun syadid yang sampai tak boleh naik kepada hasan riwayat dia. Seperti perawi itu dikatakan sayyul hifz, so hadis dia akan jadi hadis dhaif. Pengertian dhabit ni terbagi pada dua, iaitu dhabitul hifz, iaitu dhabit hifz maksudnya kita menghafal benda tu, atau dhabitul sadr, iaitu di dada, maksudnya kita menjaga hadis itu dalam dada kita, bukan kita lah, maksudnya perawi lah. Mereka menghafaz hadis tersebut dalam jiwa mereka, dan bila diminta untuk menyebut hadis tu, dia boleh sebut bila-bila je. Dan yang kedua adalah dhabit kitab, iaitu perawi dalam satu majlis tahdits, dalam majlis baca hadis, perawi itu dia akan tulis hadis tersebut. Maksudnya bila syekh bacakan hadis, dia akan tulis hadis itu. Kemudian dia melakukan muqabalah dengan asal yang muktamad. Asal yang muktamad maksudnya kitab yang syekh pegang, maksudnya syekh pun ada menulis hadis syekh, dan itu adalah asal syekh yang muktamad. Maksudnya penulisan syekh yang syekh pegang yang untuk diriwayatkan. So bukan muqabalah, dia tengok kalau dia ada melakukan kesalahan dalam dhabit hadis, dalam menulis hadis, kemudian hadis yang dia tulis tu dalam kitab dia tu, dia jaga kitab tu, maksudnya mungkin dia letak dalam perpustakaan dia, yang perpustakaan dia tu bukan semua orang boleh masuk, maksudnya terhindarlah kalau maksudnya orang lain tak boleh sentuh kitab dia tu, dan atau melakukan perubahan sesuka hati, sampailah perawi itu membacakannya kepada orang lain. So bila dia nak bacakan orang lain, dia ambil balik kitab dia tu, lalu dia bacakan, maksudnya dalam keadaan sebagaimana ditulis dulu di sisi syekh. Andai kata dia dah tulis, lepas tu dia dah muqabalah dengan, maksudnya memang hadis tu tepat lah, dia tulis memang tepat seperti mana yang syekh kata, akan tapi bila balik rumah, dia letak di atas meja, anak dia pun tengok hadis tu, anak dia bagi conteng semua. So kita tak kata dhabit lah. Ataupun dia bawa balik, dia tinggal kat dalam rumah, tapi kitab tu terbakar sebelum dia dapat meriwayatkan kepada orang lain. So tu pun tak kira dhabit lah, sebab dia riwayat daripada mana kan, sebab dia tak mampu untuk hafal hadis tu, tapi dia boleh meriwayat. Tapi bila dia menulis hadis tu, dia betul-betul teliti, maksudnya betul dalam dia, kalau dia menulis hadis itu kita percaya lah, sebab betul lah apa yang dia tulis tu tepat lah mengikut apa yang syekh kata. Tapi kalau dia menghafal je daripada jiwa diri dia adalah seorang yang lemah lah. Mungkin hafalan dia kuat ke. Antara contoh dia adalah Ibn Lahi'ah, tapi tak nak kisahkan kat sini lah. Ibn Lahi'ah yang mana dia adalah seorang yang dhabit kitab, akan tapi pada suatu hari perpustakaan dia terbakar. So pada starting point daripada dia punya maktabah terbakar tu, dia punya perpustakaan terbakar tu, hadis tu terus ditolak, sebab kita tak tahu mana hadis yang betul-betul dhabit, yang betul-betul tepat, yang tak ada perubahan, dan mana hadis yang telah berlaku perubahan disebabkan kurang ingatan dia. Dan ada juga ulama yang dua-dua dia himpunkan dua-dua, tulis pun dia ada dan hafalan dia pun memang kuat. Tu adalah benda yang biasa bagi para ulama zaman dahulu. Ketiga adalah tidak syaz. Syaz yang dimaksudkan di sini, sebab apa yang anak tulis dimaksudkan di sini, sebab boleh jadi, sebab nanti bila kita tengok dalam bab mardud, ada syaz yang diletakkan pada tempat yang lain. So syaz yang dimaksudkan di sini adalah
hadis yang diriwayatkan oleh thiqah. Akan tetapi maaf, tidak syadz yang dimaksudkan di sini. Tidak syadz yang dimaksudkan di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh thiqah, tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih thiqah ataupun orang yang lebih ramai. Maksudnya syadz ni boleh kita kata mukhalafatus thiqah li thiqat ataupun liman awthaq minhu. Sama ada thiqah itu seorang yang thiqah. Kenapa kita kata thiqah? Sebab dia dah cukup perawi itu adil, dhabit yang sempurna dan bersambung sanad. Akan tetapi masalah dia adalah dia bertentangan pula dengan riwayat orang lain. So hadis itu kena tiada syadz lah. Maksudnya hadis itu tak bertentangan dengan riwayat thiqah yang lain ataupun orang yang lebih thiqah daripadanya. Yang kelima ialah tiada illah. Illah yang dimaksudkan di sini illah istilahiyah. Maksudnya illah di sisi istilah ulama hadis lah. Sebab illah maksudnya saja adalah kecacatan. So boleh orang kata terputus sanad itu pun adalah illah. Tetapi bukan tu yang kita maksudkan. Yang illah yang kita maksudkan di sini adalah sebab-sebab yang tersembunyi yang boleh mencacatkan hadis. Dan benda ni adalah benda yang sangat-sangat khafi lah, benda-benda yang sangat tersembunyi. Sampaikan tak ada orang zaman sekarang yang boleh tahu. Sebab benda ni adalah mukhtas, benda ni adalah ikhtisas. Maksudnya benda ni adalah khusus untuk para ulama yang betul-betul pakar, betul-betul hebat, betul-betul yang ada kemampuan, betul-betul pakar lah. Seperti Imam Ibn Abi Hatim, seperti Imam Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi dan sebagainya, daripada para ulama yang mutaqaddimin yang betul-betul hebat. Dia orang tengok je hadis tu, dia boleh tahu hadis tu sahih ataupun dhaif, atau ada illah tersembunyi ataupun apa sebagainya. Okey. Kemudian tengok pada matan semula. Watafawatu rutabuhu bitafawuti hadhihi al-awsaf. Dan hadis sahih li dzatihi ini juga ada berperingkat-peringkat dia, disebabkan oleh berbezanya peringkat ini, iaitu berbezanya sifat-sifat ini, iaitu mungkin adalah di sisi imam ni tak sama dengan adalah di sisi imam ni, ataupun tamamud dhabti di sisi syarat yang diletakkan oleh imam ni tak sama dengan syarat yang diletakkan oleh imam ni ketika menulis kitab hadis. Wa min thamma qaddima sahihul Bukhari thumma Muslim thumma syartuhuma. Okey, ini adalah peringkat dia, iaitu yang pertama sekali, yang paling atas. Maksudnya hadis sahih yang paling atas, kita tak nak bincang pasal mutawatir. Mutawatir confirm tu adalah benda yang lain lah. Satu sahih makbul, dia ada mardud padanya, dan dia adalah ilmu yang daruri. Ini kita nak cakap pasal jika itu bukan mutawatir, macam hadis yang ahad. Hadis sahih ahad yang paling tinggi ialah muttafaqun alaih, maksudnya ada dalam sahih Bukhari, ada dalam sahih Muslim. Kemudian adalah sahih Bukhari yang ada dalam sahih Bukhari saja, tak ada dalam sahih Muslim. Yang ketiga adalah yang ada dalam sahih Muslim, tak ada dalam sahih Bukhari. Kenapa diletakkan sahih? Sebab apa? Sebab Imam Bukhari ada kitab yang lain. Contoh Tarikhul Kabir ataupun kitab Adabul Mufrad. Dan bukan kitab-kitab ni yang kita nak bincang. Kita cuma nak bincang hadis dalam sahih Bukhari. Hadis yang dalam sahih Bukhari confirm semua sahih, dan ini adalah martabat dia. Maksudnya sahih Bukhari itu adalah lebih asah daripada sahih Muslim. Sebab apa? Sebab syarat yang diletakkan oleh Imam Bukhari adalah lebih ketat berbanding apa yang diletakkan oleh Imam Muslim. Maksudnya para perawi Imam Bukhari ditapis dengan lebih syadid lah, lebih ketat berbanding tapisan Imam Muslim. Tapi tiada masalah sebab dua-duanya memang sahih. Kemudian yang keempat, hadis-hadis yang dikeluarkan di atas syarat Imam Bukhari dan Muslim, kemudian atas syarat Imam Bukhari saja, kemudian atas syarat Imam Muslim. Apa yang dimaksudkan dengan di atas syarat? Iaitu apa yang diriwayatkan. Suatu hadis yang diriwayatkan, yang mana sanad hadis itu sama dengan sanad yang diriwayatkan oleh imam tersebut dalam kitab tersebut, kitabnya. Iaitu perawinya sama, perawi tersebut mengambil daripada syekh yang sama seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu kalau ada syartul Bukhari lah. Contoh, ni adalah riwayat
Ini adalah sanad untuk hadis innamal a'malu binniyat dalam Sahih Bukhari. Itu Imam Bukhari ambil daripada Al-Humaidi, daripada Sufyan, daripada Yahya, daripada Muhammad bin Ibrahim, maaf berlaku 2 kali, daripada Al-Qamah, daripada Sayyidina Umar, daripada Rasulullah SAW. So, jikalau kita jumpa satu hadis yang lain yang tak ada dalam Sahih Bukhari, satu hadis yang lain akan tapi mengikut jalan yang sama, iaitu daripada Al-Humaidi, daripada Sufyan, daripada Yahya, daripada Muhammad bin Ibrahim, daripada Al-Qamah, daripada Umar, daripada Rasulullah SAW, maka pada waktu itu kita boleh katakan hadza ala syartul Bukhari. So dia bukan semata-mata rijal, bukan semata-mata Humaidi itu, akan tapi Al-Humaidi mesti ambil daripada syekh yang dipegang oleh Al-Bukhari. Contohnya kat sini Al-Humaidi mesti ambil daripada Sufyan. Tak boleh ambil, kalau ambil daripada orang lain itu bukan ala syaratul Bukhari lah. Dia mesti ambil daripada syekh yang mana itulah jalan yang digunakan oleh Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis dalam sahihnya. Sebab apa? Antara yang anda pernah dengar daripada Dr. Zaimi, sebab Imam Bukhari ni apabila nak pilih rijal hadis dia mensyaratkan mulazamah antara anak murid dan syekh. Maksudnya anak murid tu mesti pernah belajar lama dengan syekh, bukan semata-mata datang dengan satu hadis kemudian balik. Sebab tu nak katanya ketat sangat syarat Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis. Sebab itulah dia di tingkatan yang paling atas. Okey, kemudian fa in khaffat dhabtu fal hasanu li dhatihi wa bi kathrati turuqihi yusahhah. Okey. Kemudian Imam Ibn Hajar kata tentang hasan li dhatihi. Hasan li dhatihi ialah dia cukup 4 syarat tadi. Maksudnya kecuali beza dia adalah pada dhabit dia, iaitu syarat yang pertama ialah bersambung sanad. Kemudian perawi itu mesti adil. Kemudian tidak syaz, tiada illah, akan tetapi dhabit dia kurang sikit. Seperti yang anda kata lah. Dhabit dia pada tingkatan yang kedua, iaitu pada pertengahan. Jadi kesalahan yang amat sedikit. Kesalahan yang sedikit, tidak banyak. Iaitu bila kita katakan rawi itu saduq. Contoh dia. Wa bi kathrati turuquhu wa bi kathrati turuqihi yusahhahu. Dan bila banyaknya jalan hasan li dhatihi itu, maka dia akan naik kepada hasan, kepada sahih li ghairi. Tulis ya. Tulis. Okey. Contoh dia hadis hasan, tengok kat nombor 2 sahih li ghairi. Mana hadis, suatu hadis itu mungkin contohnya satu hadis itu ada 3 sanad untuk satu hadis tu. Sanad yang pertama hasan li dzati, sanad yang kedua pun hasan li dzati, sanad yang ketiga pun hasan li dzati. So bila kita hukum pada hadis itu secara kuliah, secara hadis itu sepenuhnya, kita akan katakan hadis itu adalah sahih li ghairihi. Kalau hasan li ghairihi pula adalah hadis itu asalnya dhaif ringan. Okey, dhaif ringan tu macam mana? InsyaAllah nanti dalam bab mardud Imam Ibn Hajar akan kata mana hadis yang boleh naik kepada hasan li ghairihi, mana hadis yang tak boleh naik kepada hasan li ghairihi. Jadi satu hadis tu ada 2 sanad. Satu sanad dhaif ringan, satu lagi sanad pun dhaif ringan. So bila kita hukumkan kepada hadis itu secara sepenuhnya, kita akan katakan hadis itu hasan li ghairihi. Okey. Fa in jumi'a falitaraddudi fi an-naqili haythu at-tafarrud wa illa fa bi'tibari isnadaini. Okey, kat sini Imam Ibn Hajar nak katakan macam mana kalau seorang imam tu bila dia riwayatkan hadis, dia kata hadis ini hasan sahih. Okey, ini biasanya kita akan jumpa dalam kitab Jami' At-Tirmizi oleh Imam Tirmizi. Lepas Imam Tirmizi riwayat satu hadis tu, beliau akan hukum hadis tu. Contohnya beliau katakan hadza hasan sahih. Ini hadis hasan sahih. Okey, kita kena faham kenapa berlaku kemungkinan-kemungkinan ni. Sebenarnya kemungkinan banyak lagi. Ini sebab kan Dukhbatul Fikr ni dia adalah yang muhim je. So Imam Ibn Hajar dia sedikitkan sajalah apa ni pendapat pada maksud hasan sahih ni. Banyak lagi pendapat kenapa berlaku pendapat ni. Sebab apa? Seperti kita katakan, penulisan dalam bab mustalahul hadis bermula daripada Al-Qadi Ar-Ramah Murzi. Maksudnya lambat lah.
Sedangkan Imam Tirmizi datang sebelum tu lagi. So, kadang-kadang istilah di sisi mutaqaddimin, di sisi ulama-ulama yang awal tak sama dengan apa yang difaham oleh apa yang ditulis, apa yang dibukukan oleh ulama mutaakhirin. Boleh jadi ada perbezaan sedikit. Sebab apa berlaku benda macam ni? Sebab Imam Tirmizi tak menerangkan apa yang dimaksudkan hasan sahih itu sendiri. Yang pertamanya, falitaraddud. Maksudnya, naql. Maksudnya imam tu ketika meriwayatkan hadis tu, ada satu perawi tu atau bila tengok sanad tu, dia tak pasti. Sanad tu adalah sahih ke atau sanad tu adalah hasan. Ni kalau dengan satu jalan je. So, dikatakan hasan sahih. Sebab dia taraddud. Dia tidak pasti. Sahih ke atau hasan. Yang kedua, jikalau hadis itu ada dua jalan, maka yang difahami ialah satu jalan itu sahih, satu jalan lagi hasan. So dikatakan hadzal hadis, hadis itu secara kuliah, secara sepenuhnya adalah hasan sahih. Maksudnya ada satu jalan yang hasan, satu jalan yang sahih. Ini berdasarkan apa yang disebut yang nukhbah saja. Ada pendapat yang lain, tak perlu kita panjangkan lah. Okay, satu je lagi. Wa ziyadatu rawihima maqbulatun ma lam taqa' munafiyat. Ma lam taqa' munafiyatan liman huwa awthaq. Ini adalah perbincangan pada ziyadatul thiqah. Ziyadatul thiqah ataupun ziyadatul maqbul. Sebab apa dikatakan wa ziyadatu rawihima. Rawihima maksudnya perawi kepada hadis hasan dan perawi kepada hadis sahih. So lebih cantik bila kita katakan ziyadatul maqbul. Ziyadah orang-orang perawi yang diterima, sama ada perawi itu perawi yang sahih atau perawi yang hasan. Contohnya sekumpulan fiqah, contoh 10 orang fiqah meriwayatkan satu hadis dengan satu lafaz yang sama. Satu lafaz yang sama, semua sama. 10 orang tu riwayat dengan satu lafaz yang sama. Kemudian datang satu orang perawi, hadis yang sama, akan tetapi lafaz dia tertambah. Dia ada tambahan lafaz. Mungkin satu dua lafaz, mungkin di tengah, awal ataupun akhir. Berlaku pertambahan lafaz pada perawi itu seorang je. Maksudnya dia berbeza dengan perawi yang lain, perawi yang ramai tu. So apa hukum dia? Adakah kita terima penambahan ini ataupun kita tolak? So kita tengok, adakah makna antara yang diriwayatkan oleh 10 orang fiqah tadi sama tak dengan apa yang dimaksudkan? Maksudnya ada perubahan makna tak? Kalau tak ada perubahan makna, tak ada pertentangan, diterima. Ataupun dia tak bertentangan dan dia tak pun sepakat, so pun diterima. Tapi jika dia bertentangan, so kita tolak. Seolah-olah hadis itu adalah syadz. Sebab ada mukhalafatul thiqah li thiqat. Seolah-olah ada pertempuran, bertentangan antara seorang thiqah dengan thiqah yang lebih ramai. Hal ini seolah-olah kita anggap perawi yang berseorang itu meriwayatkan hadis itu dalam majlis tahdis yang berlainan. Contohnya 10 orang tu meriwayatkan dalam satu majlis. Contohnya pada 4 Jun. Dia orang datang 4 Jun, dia riwayat satu hadis yang sama. Mungkin tahun depan dia pula, 2020, tahun depan dia pula, Syekh baca hadis yang sama. Dan yang dengar hadis tu ialah orang yang tadi, yang berlainan lafaz tu. So kita anggap macam tu lah. Kayaknya dua-dua masih meriwayatkan apa yang diorang dengar, akan tetapi dua majlis yang berbeza lah, bukan dalam satu majlis yang sama. So kiranya tak ada yang tersalah lah dalam masalah ni. Okay, cukup kan sekadar tu. Yang bawah tu adalah tentang mukhalafah. Boleh juga. Jikalau mukhalafah tu antara thiqah dengan siapa yang lebih thiqah daripadanya, orang yang lebih thiqah ataupun ya thiqah yang lebih ramai, so kita panggilkan riwayat thiqah yang ditolak itu sebagai syadz, dan riwayat yang ramai itu atau riwayat orang yang lebih thiqah itu sebagai mahfuz. Adapun mukhalafat tu bertentangannya riwayat dhaif, orang yang dhaif dengan thiqah itu, yang dhaif itu kita akan panggil munkar, muqabil dia adalah ma'ruf. Wallahu ta'ala alam. Ini dicontoh syadz tapi esok je lah kot. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada soalan